semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, adakah ini membuktikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri memang sangat hebat? Sehingga kan Anwar Ibrahim telah menerima satu surat ini. Dan surat ini saya rasa memang satu kejutan. Isu pemecatan Tian Chua akan menghantar surat kepada Anwar. Walaupun perincian kandungan surat ini belum lagi didedahkan kandungan surat ini sepenuhnya, tetapi bagi saya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menerima surat ini. Dan menurut Tian Chua, beliau akan menghantar surat kepada Anwar, bekas naib presiden Parti Keadilan Rakyat ataupun PKR. Tian Chua memaklumkan akan menghantar surat rasmi dalam masa yang terdekat kepada Presiden Parti PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berhubung permohonan maaf dan rayuan pemecatan keahliannya. Oke, baik. Apa yang saya lihat, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menerima surat ini dan memaafkan Tian Chua yang telah membelakangi PKR semasa PR15 yang lalu? Adakah Tian Chua menghantar rayuan dan permohonan maafnya disebabkan beliau telah kalah? Bagaimana pula sekiranya Tian Chua menang pada PR15? Adakah surat ini tetap akan dihantar? Walaupun kita tahu memang Tian Chua akan dipecat. Bekas calon bebas Parlimen Batu enggan menjelaskan secara terperinci tentang tarik buat masa ini. Menurut Tian Chua, beliau akan maklumkan, katanya ketika dihubungi Sinar Harian. Media juga melaporkan Tian Chua berharap kesalahannya melanggar peraturan parti sebelum ini dapat dimaafkan. Menurut Anda, saudara-saudari semua, apa komen Anda? Patutkah Perdana Menteri ataupun Presiden PKR menerima surat ini dan menerima kembali keahlian Tian Chua dan memaafkan Tian Chua? Apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah. Beliau juga yang telah ditamatkan keahlian setelah gagal mengemukakan rayuan dalam masa 14 hari kepada PKR kerana menentang calon parti tersebut, Pi Prabakaran di Parlimen Batu, atas tiket bebas pada pilihan raya umum ke-15. Tian Chua berkata, Anwar boleh memutuskan sama ada akan memaafkannya atau tidak berhubung perkara tersebut. Segala keputusan sudah pasti berada di tangan ahli Parlimen Tambun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi, pada akhirnya, Tian Chua ingin berbalik juga kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan yang lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ada memutuskan satu keputusan di mana beliau tidak mahu lagi mengadakan permusuhan di antara beliau dengan Tun Mahathir. Ini satu kejutan. Andai kata tiba-tiba Datuk Tun Mahathir bergabung dengan Anwar Ibrahim, adakah nama Tun Mahathir akan naik kembali? Adakah sokongan untuk Pakatan Harapan untuk Kerajaan Perpaduan akan semakin kukuh dan menjadi kejutan besar kepada Muhyiddin Yassin dan seluruh Perikatan Nasional? Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan-puan? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. Akhirnya, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan sesuatu perkara, sesuatu rahsia yang sangat besar bagi saya. Ini rahsia Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang paling besar yang saya pernah tahu. Dan pada akhirnya Ahmad Zahid Hamidi telah mendedahkan ini.
Saya rasa ini memang mengejutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Istana Negara, disebabkan ini melibatkan kerajaan perpaduan yang sudah dibentuk. Akhirnya, Zahid mendedahkan mengapa langkah Saint Regis, anjuran Perikatan Nasional, gagal. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan mengenai kewujudan langkah Saint Regis ini yang telah diatur oleh beberapa ahli parlimen Barisan Nasional bersama pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, termasuklah Muhyiddin Yassin sendiri. Kata Ahmad Zahid, ia bukan saja untuk menggagalkan kerajaan perpaduan, pembentukan kerajaan perpaduan, namun untuk menjatuhkan ahli parlimen Bagan Datuk itu sendiri. Menurut pemimpin UMNO yang enggan namanya didedahkan, Ahmad Zahid pada sesi taklimat yang berlangsung turut mendedahkan 10 nama ahli parlimen yang menyerahkan akuan bersumpah ataupun SD menyokong Muhyiddin Yassin. Dan dalam pada itu, langkah Saint Regis ini yang dikabarkan bahwa yang mengetuai untuk rombongan ataupun gerakan perkumpulan pemimpin Barisan Nasional ini adalah Muhammad Hasan. Namun pada ketika itu, BN dan PH belum lagi membentuk kerajaan. Baru saja tawar-menawar. Dan didakwa juga, pemimpin BN yang sudah sampai di Hotel Saint Regis bertemu dengan pemimpin Perikatan Nasional menunjukkan tawaran yang telah diberikan oleh PH kepada BN. Mereka menunjukkan tawaran itu kepada pemimpin PN di Hotel Saint Regis tersebut. Dan pada akhirnya kita dapat lihat bahwa kerajaan hari ini yang telah dibentuk. Adakah langkah Saint Regis ini benar-benar satu rancangan Muhyiddin untuk menjatuhkan kerajaan, untuk menggagalkan pembentukan kerajaan perpaduan? Ketika kemelut politik yang melanda dan mesyuarat BN diadakan, hanya 26 ahli parlimen yang hadir, manakala baki 4 lagi yang memberikan sokongan kepada Muhyiddin tidak datang dengan memberikan alasan kesehatan. Presiden memaklumkan pada masa Dewan Tertinggi BN bersidang, telah ada perancangan dibuat untuk menyingkirkan Ahmad Zahid sebagai pengurus BN. Dan sekiranya langkah ini berjaya, Muhyiddin telah sedia menanti di Hotel Saint Regis di Kuala Lumpur untuk mendapatkan sokongan Barisan Nasional. Bagaimanapun, kata sumber terbabit, rancangan sulit itu terbongkar apabila Setiausaha Agung Barisan Nasional Zamri Abdul Qadir tiba-tiba dihubungi seorang pemimpin kanan PAS PN. Dan dalam perbualan itu juga, katanya pemimpin PAS PN itu bertanya, mengapa ahli-ahli parlimen BN belum sampai ke hotel berkenaan. Katanya Muhyiddin yang sedia menanti di Hotel Saint Regis. Dalam pada itu, pemimpin UMNO terbabit memaklumkan Ahmad Zahid berdepan cabaran hebat, termasuk daripada pemimpin parti komponen, ketika membuat keputusan untuk bersama membentuk kerajaan perpaduan. Dan adakah ini satu lagi rahasia Muhyiddin yang telah didedahkan Zahid berkenaan dengan langkah Saint Regis ini? Apa komen Anda tuan-tuan dan puan-puan? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.